Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai ya. Masih ada shadow ban sana sini dan juga sertai Telegram saya Regi J. Ritaudin. Baik, saya nak tegur sedikit belah-belah kerajaan ni. Sebabnya kerajaan ini memang kalau dari sudut penampilan nampak pendendam, berlaku tidak adil, berat sebelah ya. Contohnya isu 3R banyak keluar daripada DAP, tajam-tajam, berbisa, bersifat anti Melayu dan sebagainya. Banyak bukti-bukti, tetapi penekanan diberi kepada pembangkang, sama ada menerusi media, menerusi pertuturan pemimpin-pemimpin dia dan sebagainya. So banyak masalah dengan kerajaan ini, tetapi kita cuba bersikap positif sebab nampaknya dia mungkin saya telah mengambil pendekatannya, mungkin kita beri kritikan konstruktif atau positif untuk melihat sama-sama membantu kerajaan mengatasi kelemahan demi rakyat ya. Sebab kita bercerita ni berapa tahun lagi kan. So itulah pendekatan yang telah saya ambil. Dan ekonominya teruk, pelaburan tidak masuk ya. Jangan tak usah ceritalah, Perdana Menteri cerita dah ada komitmen dari US, dari China ya. Baru-baru ni dia pergi US ada komitmen ni dia dah banyak cerita, tetapi kita nak lihat pelaburan sah yang telah diluluskan ni tak banyak dicerita. Dan ringgit capai prestasi terburuk dalam sejarah di bawah pentadbiran ini, dan krisis makanan yang tidak pernah berlaku sepertinya sebelum ini, dan macam-macam lagi. Kos sara hidup yang terburuk dalam sejarah. Ya, okey. So semua ni berlaku. Jadi saya ambil pendekatan positif. Kita beri cadangan. So kita beri cadangan bahawa kerajaan ni tumpuan dia dah salah. Ya, Perdana Menteri seharusnya menceritakan dasar ya atau kerangka kerja pemulihan yang telah disediakan ya untuk membina semula keyakinan pelabur dan rakyat. Kalau belum ada kerangka kerja pemulihan ataupun dasar pemulihan, maka tubuhkan jawatan kuasa yang sesuai bagi menangani krisis makanan, krisis ekonomi, krisis mata wang, supaya menerusi jawatan kuasa ini dengan pelantikan-pelantikan yang sesuai boleh kita dapatkan ya, boleh dilakukan tinjauan, analisa, penelitian, perangkaan dan sebagainya, sehingga ia menjurus kepada kerangka kerja pemulihan menerusi satu dasar pemulihan. Hentikan sikap seperti anda seorang ketua pembangkang, kerana anda bukan lagi ketua pembangkang, anda adalah Perdana Menteri. Berlagak seperti Perdana Menteri, tak perlu pergi janji sini, janji sana, tabur janji sini, tabur janji sana, beritahu apa yang awak nak lakukan berulang kali. Sebab awak dah jadi Perdana Menteri, sekarang orang nak lihat hasil dia. Kalau awal-awal lagi, orang-orang mereka kata baru lagi, beri masa. Ini dah setahun, keadaannya tidak berubah, malah bertambah buruk ya. So orang nak lihat hasil, hasilnya tiada ya. Rakyat tengah sengsara, itu bukan satu rekaan, itu bukan fiksyen, itu reality. Orang sedang marah, itu bukan satu rekaan, itu reality. Kadang-kadang orang tak boleh nak cukup duit untuk beli beras, itu bukan yang murah, itu bukan rekaan, itu reality. So kita beri cadangan, jangan buat macam ni, buat macam tu, tapi semuanya tak ada beza, tak ada respon, tak ada beza. Dan setakat sekarang pun kita belum lagi ada kerangka kerja pemulihan, kita belum lagi ada dasar pemulihan yang telah dijelaskan. Belanjawan tidak kena pada tempatnya, tidak ada langkah-langkah untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kerajaan boleh mentafsir, boleh mempraktikkan belanjawan ini bagi tujuan
memulihkan krisis ataupun menangani krisis-krisis semasa, sebab belanjawan tidak menunjukkan atau membayangkan atau mencerminkan satu dasar kerajaan ke arah pemulihan. Jadi mungkin ada penjelasan susulan, tidak ada. So setakat ini yang berlega di media sosial belah-belah mereka, yang berlega di media belah-belah mereka adalah semua isu-isu politik, bukan isu rakyat. Seolah-olah krisis-krisis yang saya sebutkan tadi, yang memang terburuk dalam sejarah, tak wujud. Memang daripada belanjawan itu sendiri maupun daripada pertuturan tingkah laku menteri, kerajaan dan sebagainya, tidak ada sebarang tanda bahawa mereka akur, mereka menerima bahawa dan mereka faham bahawa krisis-krisis ini berlaku dan sedang mengambil langkah untuk menanganinya. Yang ada banyaknya isu politik. Isu politik. Penjelasan berhubung dengan skandal ini ke skandal itu yang terkini, isu video. Kalau tidak, ianya berhubung dengan penjelasan berhubung dengan isu liberal international. Kalau tidak, ia berhubung dengan isu ini, isu itu. Banyak ya, kalau anda lihat, dan saya rasa anda faham apa yang sedang saya katakan. Banyaknya penumpuannya dalam pada ada krisis-krisis ekonomi, makanan dan sebagainya, krisis-krisis membabitkan rakyat. Banyaknya penumpuan diberi kepada isu politik. So ini adalah sesuatu yang membimbangkan, perlu diubah. Buat apa orang bagi cadangan dengan jujur, bukan lagi beritahu benda ni awak tak gunalah apa, tak ada. Beri cadangan untuk penambahbaikan, tapi suasananya tidak berubah. Kita masih berasa seperti kerajaan ini daripada mula dia berkempen 9 bulan untuk PRN dan masih sedang berkempen untuk kemaman lah. Ini seolah-olah jadi kerajaan yang berkempen. So kalau diteruskan begini, negara kita akan mudarat. Rakyat dah mudarat. Ya, saya dah beritahu kita dalam situasi kecemasan, bersempadankan darurat, walaupun darurat tidak diisytiharkan. So it's falling on deaf ears. Kalau kita beri cadangan, ianya tidak diterjemahkan. Macam-macam cadangan pun saya lihat lah, pakar-pakar pun ada beri, tidak diterjemahkan kepada satu reaksi. Jangan cerita tindakan susulan, reaksi pun tak ada. So benda-benda yang saya cerita ni basic, it's a basic thing. Bukan perlu menteri pakar. Ya, kita tak perlu menteri yang hanya pandai bercakap kemudian gagal seperti Rafizi ke apa. Kita tak perlu. Just a basic thing. Siapa-siapa yang ada akal, common sense, ya, dia tahu perlu lakukan. Okey, tubuh jawatan kuasa, tubuh ini, lakukan kajian. Tak ada. Kalau ada pun tidak diumumkan. So ini masalah besar buat negara. Jadi benda-benda ni harus diambil kira oleh kerajaan untuk penambahbaikan. Sekurang-kurangnya 70% isu yang berlega di media sosial maupun di media arus perdana harus bertumpu kepada isu rakyat. Ya? Dan kerajaan tidak perlu menjawab semua benda. Saya dah berulang kali kata, saya pelik bila semua isu politik kecil-kecil, remeh-remeh, dia nak menjawab. Kadang-kadang dia tak ada jawapan pun dia nak cuba jawab. So kerajaan tak boleh main peranan sebagai cyber trooper, sebagai unit propaganda, sebagai unit politik. Dia adalah sebuah institusi yang diamanatkan tanggungjawab untuk tadbir urus negara, termasuk kewangan negara. Jadi laksanakan tanggungjawab itu. Kalau kita baca di media arus perdana sebagai contoh atau kenyataan menteri, itulah yang harus kita rasa secara keseluruhan. Barulah kita boleh kata kerajaan sedang memainkan peranannya. Kalau kita rasa secara keseluruhan mereka menjalankan tugas politik, maka itu bukannya tanggungjawab kerajaan lagi, atau bukan kerajaan lagi, itu parti politik. So ini sedikit sebanyaklah teguran saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.